Saya Norman Sarah binti Zainal, 18BI01094. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang penggunaan bahan aditif dalam produk makanan. Apakah yang dimaksud dengan bahan aditif ialah aditif adalah bahan makanan yang dimasukkan dengan sengaja ke dalam atau pada makanan dalam kuantiti yang kecil bagi mempengaruhi kualiti penyimpanan, tekstur, rupa dan bau makanan. Aditif makanan ditambah ke dalam makanan untuk membantu mengawet, menyedarkan, bercampur, memekat atau mewarna makanan. Jika kita lihat kepada zaman datuk nenek kita dulu, mereka gunakan garam untuk mengawet daging dan ikan serta rempah ratus untuk menyedapkan makanan. Sementara kuning telur selalu digunakan bagi tujuan untuk mengadunkan air dan minyak. Cuka serta gula digunakan sebagai aditif makanan bagi membuat buah-buahan untuk membuat jeruk. Okey, untuk aditif semula jadi, contoh dia pektin selalunya digunakan untuk buat jam. Perolehi daripada tumbuhan. Lectin yang digunakan untuk menghalang pengasingan makanan diperoleh daripada kuning telur. Aditif menjadi yang lain termasuk karamel sebagai pewarna, vitamin C sebagai anti pengoksida, agar daripada rumput laut sebagai penstabil. Nanti akan diterangkan kemudian bahan semula jadi ini. Okey, seterusnya, apakah fungsi bahan makanan aditif itu? Fungsi dia adalah untuk memanjangkan jangka hayat penyimpanan makanan, meningkatkan kualiti makanan dan persembahan. Contoh tekstur, warna, rupa, rasa dan konsistensi. Seterusnya untuk menambah keenakan makanan dan memberi pilihan kepada pengguna. Dan juga untuk meningkatkan atau mengekalkan nilai zat, menjaga kualiti makanan serta membantu mengawal makanan daripada penyakit yang menjejaskan kesihatan. Okay, seterusnya kita melihat kepada jenis aditif makanan. Jenis aditif makanan dia ada 5, iaitu bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa, penambah perisa, anti peroksidaan dan kondisioner makanan. Okay, takrifan bagi bahan pengawet ialah untuk mengawal pertumbuhan kulat, yeast dan bakteria yang ada kat makanan tu untuk memanjangkan hayat makanan tersebut. Contoh aditif yang dibenarkan dalam bahan pengawet ialah asid benzoid, asid sorbik dan sulfur dioksida. Contoh makanan yang kita boleh tengok untuk bahan pengawet ni ada dalam jam, jus buah, cuka contoh. Okey, seterusnya bahan pewarna dia menjadikan makanan lebih menarik dan merangsang selera makan. Warna yang kita boleh lihat yang sering digunakan dalam makanan, alurare, sunset yellow, dan contoh makanan yang kita boleh tengok seperti kek, minuman berperisa macam cordial, jagung. Kemudian bahan perisa dia memberikan dan mengekalkan rasa unik bagi sesuatu makanan tu. Contoh dia aiskrim. Dalam aiskrim kan kita tengok perisa, vanila. Okey, dan kemudian bagi penambah perisa pula, dia memperkuatkan rasa sesuatu makanan tu tersendiri. Contoh dia, aditif yang digunakan untuk penambah perisa ni MSG lah, monosodium glutamate, yang kita boleh nak tengok dalam sos, susu berperisa, ataupun kalau dalam masakan kita sendiri, kita tambah juga kan MSG. Contohnya macam Ajinomoto, bagi cukup rasa. Dan kemudian anti pengoksidaan. Dia melambatkan proses pengoksidaan yang menyebabkan ketengikan dalam makanan. Aditif yang digunakan adalah tocopherol acid ascorbic, yang mana kita boleh jumpa dalam margarin, peanut butter. Dan seterusnya kita tengok kepada conditioner makanan. Conditioner makanan ni ditambah dalam makanan untuk memberi fungsi teknologi untuk mendapatkan makanan yang dihasratkan lah. Contoh aditif yang dibenarkan dalam conditioner ni asid fosforik dan magnesium carbonate. Kita boleh tengok contoh aditif ni dalam makanan biskut, coklat. Terus kita lihat kepada pelabelan di pek makanan. Okey, mengikut keperluan pelabelan dan peraturan makanan 1985, produk makanan yang mengandungi bahan aditif perlu menyatakan jenis atau kategori bahan aditif yang terkandung dalam produk tersebut pada senarai ramuan yang seperti berikut. Contohnya macam kalau kita tengok kat dalam pek label makanan kita nak beli dekat Giant ke apa, kita tengok kat belakang dia akan tulis mengandungi jenis aditif makanan yang berkenaan atau yang dibenarkan dan mengandungi pengawal asid ataupun mengandungi pengawal asid dan penstabil sebagai conditioner makanan yang dibenarkan. Selalu kalau kita nak beli jajan ke Maggi ke, kalau kita cek kat label belakang tu dia mesti akan tulis macam tu lah untuk produk Malaysia lah. Okay, tapi kalau terdapat juga aditif makanan yang dilabelkan pada pembungkusan makanan menggunakan sistem kod e-number. Kod e-number ni rujukan aditif makanan yang digunakan di peringkat antarabangsa, setiap satunya mempunyai nombor pengenalan yang unik dan tersendiri bagi mewakili setiap jenis aditif makanan tersebut. Maksudnya dekat sini macam kalau kita beli produk yang international, produk yang daripada luar negara, kalau kita tengok dekat label pack dia kat belakang tu, dia tak semesti dia akan tulis yang mengandungi aditif yang dibenarkan. Dia akan letakkan sebagai kod e-number tu. Contoh kat dalam jadual yang saya sediakan, contoh kod e-number mengikut kelas aditif makanan tu lah. Dia ada daripada E100 sampai E1099. Which is kalau yang 100 hingga 199 aditif dia
bagi pewarna. Kalau 200 hingga 299 pengawet, 300 ke 399 antioksida, pengawal keoksidan. Kalau E400 hingga 499 conditioner makanan. Kalau E500 hingga E599 tu pengawal keasidan, anti caking. E600 hingga E699 penambah perisa. E700 ke E799 anti-microbe. E900 ke E99 lain-lain rujukan iaitu glazing, ejen pemanis, dan E1000 hingga E1099 kimia tambahan. Nama saya Sakinah binti Nawawi, nombor matrik 18 BI01122. Kita masuk kepada kawalan Kementerian terhadap aditif makanan. Kementerian Kesihatan menjalankan program pemantauan yang berterusan bagi memastikan penggunaan aditif makanan mematuhi kadar yang dibenarkan di bawah Peraturan Makanan 1985. Disebabkan penggunaan aditif digunakan secara meluas dalam industri pemakanan, kawalan ketat terhadap penggunaan aditif makanan amatlah penting. Hanya aditif yang sesuai serta selamat dengan kuantiti tambahan yang ditetapkan pada makanan mengikut garis panduan yang dibenarkan. Peringkat kawalan, kita ada dua peringkat kawalan iaitu peringkat kawalan import dan peringkat kawalan domestik. Okey, untuk peringkat kawalan import, pematuhan aditif makanan diwujudkan bermula pada tahun 2010 oleh KKM. Satu SOP telah disediakan pada 2010, menyediakan senarai keutamaan untuk penilaian dan pramarket pada 2011. So, 10% daripada aditif yang dibenarkan setiap tahun bermula pada tahun 2012, mewujudkan pengkalan data pada 2013 iaitu pakar aditif makanan. Yang kedua adalah senarai aditif yang telah diluluskan dan tidak diluluskan, senarai kilang yang telah diluluskan. Kita masuk kepada peringkat kawalan domestik, menyediakan penan surveilan aditif makanan untuk tempoh 10 tahun. Surveilan aditif makanan diluluskan di peringkat kilang, pengedar, penjual atau penjaja iaitu bilangan kepatuhan 5% aditif makanan bagi setiap kelas aditif setiap tahun. Okey, manakala bagi bilangan ketidakpatuhan pelanggaran tidak melebihi 5% setahun. Surveilan yang tidak diluluskan sampel makanan yang dipantau tidak melebihi sama je 5% setahun. Mengemas kini peraturan makanan 1985 bagi peruntukan spesifikasi dan impurities aditif makanan mengikut kodeks iaitu yang dibuat oleh KKM dan LKM. Mengkaji semula senarai aditif makanan dan peraturan-peraturan sebanyak 5% sahaja daripada senarai aditif yang dibenarkan setahun. Antara objektif kawalan aditif makanan adalah yang pertama, memastikan maklumat berkaitan aditif makanan adalah terkini untuk memastikan pengguna mendapat pendidikan dalam pemilihan makanan, meningkatkan pengetahuan industri makanan mengenai aditif makanan. Mari kita lihat status halal aditif makanan. Okey, secara umumnya benda yang baik halal. Benda yang mendatangkan kemudaratan akan menyebabkan sesuatu benda itu diharamkan. Dan untuk menentukan satu status halal sesuatu makanan tu, Islam telah membagi satu ruang dalam kita untuk melakukan satu ijtihad. Apabila dunia semakin maju, makanan terproses itu dalam pelbagai teknik, dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai jenis. Dengan itu kita boleh lihat jenis aditif makanan yang berbagai. Okey, untuk pengetahuan semua, di Malaysia penggunaan aditif dikawal ketat berdasarkan Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985. Aditif makanan sebenarnya adalah satu bahan yang selamat untuk dimakan dan ditambah secara sengaja ke dalam makanan dalam kuantiti yang telah ditetapkan bagi tujuan teknologi tertentu, tetapi tidak termasuk vitamin dan mineral. Oleh itu, pendapat yang mengatakan bahawa penggunaan aditif itu adalah sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang memudaratkan, adalah satu pernyataan yang salah sama sekali. Selagi pengguna masih peka untuk menyemak dan mendapat kepastian daripada pengeluar, pengilang ataupun pihak yang berkuasa daripada autoriti seperti JAKIM dan JAIN, tidak akan menimbulkan sebarang masalah. Sumber aditif makanan ni sebenarnya dihasilkan oleh haiwan, berbagai jenis tumbuhan
dan bahan-bahan sintetik. Jika sumber aditif itu berasal daripada haiwan, yang dihasilkan daripada haiwan, maka kita harus memastikan ia bukan daripada haiwan yang haram. Contohnya khinzir, anjing. Jika daripada haiwan yang halal dimakan, kita harus memastikan bahawa haiwan tersebut haruslah disembelih mengikut syariat Islam. Namun begitu, ia tidak juga untuk mengatakan bahawa aditif makanan itu adalah sesuatu yang selamat, kerana wujudnya senarai aditif makanan yang kritikal, yang tidak ada pengiktirafan sijil halal daripada pihak berkuasa. Sebagai contoh, penggunaan aditif L-cysteine sebenarnya adalah sesuatu yang dibenarkan, iaitu ia diperoleh daripada sumber bula haiwan yang halal dimakan dan diambil semasa hidup ataupun selepas yang disembelih mengikut hukum syarak. Tetapi L-cysteine yang dikatakan dilarang ataupun yang diharamkan sebenarnya adalah penggunaan L-cysteine yang daripada rambut manusia, dan itu adalah sesuatu yang haram dan melanggar definisi halal di sisi undang-undang. Nama saya Alia Farhana binti Muhammad Yusri. Nombor matrik saya ialah 18BI01105. Hari ini saya akan membentangkan isu keraguan bahan aditif di dalam makanan. Okey, yang pertama ialah aditif E471 di dalam Apollo Chocolate Layer Cake. Okey, ini ialah Apollo Chocolate Layer Cake. Ramai masyarakat khawatir yang mana aditif E471 ni menggunakan bahan-bahan ataupun ramuan yang haram. Contohnya seperti khinzir lah. Okay, sebenarnya E471 ni ialah pengemusi. Pengemusi ni adalah untuk memperbaiki mutu makanan di dalam makanan kita lah. Jadi kebanyakannya E471 ni adalah bersumberkan ataupun dihasilkan daripada lemak haiwan seperti lembu, khinzir ataupun seperti tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan sahlah untuk kita ambil makanan tersebut. Tapi kalau untuk khinzir 100% dan haram, 100% haram. Manakala lembu pula kita kena tengok cara dia menyembelih, adakah mengikut syarak ataupun tidak. Kemudian ialah penggunaan benzol peroksida. Masyarakat ingatkan benzol peroksida ni menyebabkan penyakit kronis ataupun boleh menyebabkan bahaya terhadap penyakit kita, bahaya terhadap diri kita. Jadi sebenarnya benzol peroksida ni merupakan conditioner. Conditioner ni adalah untuk memperbaiki mutu makanan juga, dan ia dibenarkan dalam peraturan-peraturan makanan 1985. Maknanya ia selamatlah digunakan. Jadi selalunya digunakan dalam tepung gandum ya. Kemudian ialah berbola ikan yang mengandungi plasma darah. Okey. Berbola ikan yang mengandungi plasma darah adalah haram dimakan. Kerana dalam Islam pun telah menyebutkan kita tidak boleh makan makanan daripada tubuh badan manusia sendiri. Oleh itu, penggunaan aditif plasma darah ni terdapat dalam berbola ikan, sausage dan juga di dalam isi ketam tiruan. Jadi kita kena cakna lah, tengok sama ada di dalam packaging berbola ikan tu ada logo halal ataupun tidak. Kemudian kita teruskan kepada glycerin. Okey, glycerin banyak masyarakat meragui bahan-bahan ataupun sumber dan penghasilan daripada glycerin kerana ia adalah bersumberkan daripada lemak haiwan. Jadi kebanyakannya mereka meragui yang ia daripada lemak haiwan yang haram. Contohnya seperti khinzir. Sebenarnya glycerin ini merupakan ejen pengemusi. Okay, sama macam aditif E471 yang mana ia untuk meningkatkan mutu makanan tersendiri. Seperti di dalam margarin dan juga susu. Okay. Contoh glycerin yang sering kita gunakan ialah monoglycerida dengan diglycerida yang mana terbuat daripada lemak tumbuhan dan sayuran. Maksudnya ia sah digunakan dan boleh kita makan. Kemudian ialah penggunaan L-cysteine di dalam pizza. L-cysteine di dalam pizza, L-cysteine adalah dihasilkan daripada petroleum, rambut manusia, bulu itik ataupun ayam. Jadi kalau ia diperbuat daripada petroleum, sahlah untuk kita makan. Kalau rambut manusia, haram sebagai Muslim untuk kita makan. Bulu itik boleh, dan ayam kita tengok cara penyembelihan dia. Kemudian penggunaan L-cysteine ni adalah untuk mengurangkan masa mengadun dan juga untuk menghentikan pengecutan kerak pizza ni selepas ia dinipiskan. Oleh itu kesimpulannya, bahagian halal
sentiasa mengenal pasti dan memperincikan sesiapa ataupun mana-mana premis yang meminta ataupun memohon logo halal di pohon untuk mereka letakkan ataupun menyenaraikan aditif makanan yang mereka gunakan di dalam makanan mereka. Maksudnya kalau aditif makanan tu tidak disahkan oleh JAKIM, jadi mereka tidak boleh mendapatkan logo halal. Begitu juga dengan KKM. KKM dia akan mengambil inisiatif-inisiatif untuk memantau bahan-bahan aditif yang boleh membahayakan kesihatan manusia. Jadi kalau bahan aditif itu adalah bahaya untuk kesihatan manusia, ia tidak akan digunakan dan boleh menariklah sijil halal tersebut. JAKIM akan tarik sijil halal tersebut.